Kashi atau Kashgar, destinasi jejak Rasul seterusnya di Xinjiang, wilayah otonomi masyarakat Islam Uighur. 40% kawasan Xinjiang bergunung ganang. Banjaran Altai, Tian Shan dan Kunlun banyak mempengaruhi cuaca Xinjiang. Sungai dan tasik menyaliri oasis kecil dan besar. Wilayah Xinjiang adalah benteng terakhir Republik Rakyat Cina di sebelah barat. Xinjiang yang dianugerah Tuhan dengan pelbagai bentuk muka bumi menjadi sempadan Cina dengan 8 negara jiran iaitu Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan dan India. Lawatan ke Xinjiang tidak lengkap sekiranya tidak singgah walau sebentar di Kashgar. Kashgar adalah kota pertama yang muncul di selatan Xinjiang. Ia mempunyai 200,000 penduduk yang terdiri daripada 30 suku kaum. 75% daripada penghuni kota penuh sejarah ini adalah masyarakat Uighur yang beragama Islam dan menggunakan Jawi sebagai tulisan rasmi. Sejak Beijing mengamalkan dasar buka pintu, masyarakat antarabangsa berpeluang mengintai keunikan dan warna sari kehidupan pelbagai suku kaum yang membentuk 1,2 bilion penduduk Cina. Kerajaan Cina telah memberi kebebasan kepada semua 56 suku kaum untuk mengamalkan agama, budaya dan bahasa masing-masing. Di segi ekonomi, pendidikan dan aspek lain, mereka diberi peluang dan hak sama rata serta dilindungi undang-undang daripada apa jua bentuk diskriminasi. Di Kashgar, penggunaan tulisan Jawi begitu meluas sehinggakan anda mungkin berasa berada di sebuah negara lain, bukan di Cina. Kaum majoriti Uighur berbahasa Altai Turki yang menggunakan huruf-huruf Jawi dalam penulisan rasmi. Walaupun Islam masuk ke tanah besar Cina secara rasminya pada kurun ke-7, bahagian pedalaman Xinjiang termasuk Kashgar hanya menerima Islam pada kurun ke-10. Kashgar pernah menjadi pusat pemerintahan dinasti Karakan yang ternama. Sebaik sahaja Sultan Bugela Khan menerima Islam, Kashgar menjadi pusat perkembangan Islam diikuti bandar lain seperti Aksu dan Kucha. Abu Khaili, petani berbangsa Uighur, bangga dengan sejarah Kashgar, tanah kelahirannya. Beliau bersyukur kerana Islam masih kukuh di sini dan penduduknya hidup aman damai bersama suku kaum lain. Bangsa Uighur adalah penternak, peniaga dan petani. Abu Haili mengusahakan tanaman padi dan gandum di samping menjual barangan runcit untuk menambah pendapatan. Dengan pendapatan 17,000 yuan atau 9,000 ringgit setahun, Abu Haili mampu membina kehidupan yang sederhana dan sebuah rumah yang selesa terletak kira-kira setengah kilometer dari sawahnya. Di rumah, isteri Abu Haili, Tajinsa, memastikan keperluan suami dan anaknya terurus. Abu Haili dikurniakan 8 anak, 5 lelaki dan 3 perempuan. Ini bermakna beliau perlu berusaha lebih gigih untuk menampung perbelanjaan harian yang semakin meningkat. Namun walau sesibuk mana sekalipun, Abu Haili pasti menjenguk ke rumah untuk melepaskan lelah dan menunaikan tanggungjawab agama. Rumah Abu Haili yang terletak di daerah Shifu, Kashgar, dibina secara gotong royong oleh masyarakat kampung 10 tahun lalu. Keluarga dan saudara mara Abu Haili telah tinggal di kampung ini sejak zaman berzaman. Sudah menjadi tradisi, kediaman masyarakat Uighur mempunyai laman, sama ada kecil atau besar, dan dihiasi pokok bunga atau pohon buah-buahan.
Rumah kaum Uighur biasanya diserikan dengan ukiran kayu yang dipengaruhi budaya Asia Tengah. Rumah Abu Haili misalnya turut mempamerkan lukisan pemandangan. Tema alam sekitar ini jelas menunjukkan betapa rapatnya hubungan masyarakat Uighur dengan bumi kurniaan Allah. Ibarat isi dengan kuku, keagraban bangsa Uighur dengan alam sukar dipisahkan. Begitu juga hubungan mereka dengan pencipta alam. Perkataan Uighur membawa maksud perpaduan. Bagi keluarga Abu Haili, perpaduan masyarakat Uighur bermula dengan keagraban silaturahim sesama ahli keluarga di rumah. Bila ada saja masa terluang, keluarga Abu Haili akan berkumpul untuk bertanya khabar dan menikmati juadah tradisi kegemaran kaum Uighur seperti minuman teh dan manisan. Dianggarkan 80% daripada 7,2 juta kaum Uighur di China menetap di Xinjiang. Abu Haili adalah lambang kegigihan kaum Uighur yang satu masa dulu pernah berjasa besar kepada negara China. Masyarakat Uighur pernah membantu Maharaja China menggagalkan pemberontakan Jenderal An Lushan yang berpaling tadah ketika pemerintahan dinasti Tang. Pada kurun ke-13 pula, bangsa Uighur pernah menjadi pegawai tinggi yang mentadbir wilayah Maharaja Yuan. Abu Haili bertekad untuk mengulangi era kegemilangan bangsa Uighur atau sekurang-kurangnya menyemai jasa kepada bumi kelahirannya. Tahukah anda daripada mana asalnya nama kota Kashgar? Anda perlu mengembara melewati pepohon poplar di tepian jalan berdebu ke Kampung Upur yang terletak 50 km dari Kashgar bagi menjejaki jawapannya. Ambil jalan keluar dari Tashkorgan dan genting Kunjerab yang menghubungi Pakistan kerana anda perlu ke pedalaman wilayah Shul di barat daya Kashgar. Kashgar adalah sempena nama Mahmud Kashgali, pengarang kamus bahasa Turki pada kurun ke-11. Kashgali dilahirkan pada tahun 1008. Sebaik tamat persekolahan, Kashgali mengembara ke seluruh Asia Tengah untuk mengkaji bahasa, budaya dan sejarah pelbagai suku kaum. Pada tahun 1057, Kashgali berhijrah ke Baghdad untuk mendalami ilmu. Ketika itulah beliau mengarang karya masyhurnya, iaitu Kamus Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa Arab. Selain kamus ini, Kashgali turut menghasilkan manuskrip di bidang sastra, budaya, astronomi, geografi dan biologi yang turut menjadi rujukan utama ahli akademik. Kashgali kembali ke pangkuan masyarakatnya di sini pada tahun 1080 selepas 23 tahun bermastautin di kota Baghdad. Di tanah kelahirannya ini, Kashgali menabur budi dan jasa selama 25 tahun sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1105 ketika umurnya mencecah 97 tahun. Kompleks peringatan Mahmud Kashgali yang mempunyai sejarah beratus-ratus tahun ini diiktiraf sebagai warisan bangsa Uighur yang dilindungi kerajaan China. Beberapa artifak sejarah bangsa Uighur turut dipamerkan di sebuah muzium kecil di kompleks ini. Namun lebih penting adalah kesinambungan bahasa Uighur.
Pada tahun 1914, sebuah kamus bahasa Turki telah dijumpai di Turki. Karya penting dalam bidang linguistik itu adalah karya penduduk Uighur kelahiran kampung Wupur, Xinjiang, yaitu Mahmud Kashgali. Karya kurun ke-11 itu menjadi warisan kaum Uighur Xinjiang sekaligus menjadi pengantar dan jalinan hubungan dengan budaya Asia Tengah. Bahasa Uighur terus menjadi bahasa Turki yang utama di Xinjiang. Tidak hairanlah warga Kashgar menyanjungi jasa Kashgali. Kompleks peringatan Mahmud Kashgali yang terletak di puncak Bukit Mala di kampung Upur ini dikunjungi bukan sahaja oleh masyarakat Uighur Xinjiang, malah pelbagai kaum yang tinggal di negara Cina dan Asia Tengah. Warisan bangsa Uighur adalah sebahagian daripada kekayaan budaya negara Cina yang unik. Sesungguhnya, kedatangan Islam begitu berpengaruh dalam membentuk sejarah kesenian di wilayah Xinjiang. Malah Xinjiang adalah satu daripada lokasi terpenting untuk mengkaji seni bercirikan Islam di China. Anda dapat melihat keindahan seni reka geometrik, terutama pada pintu, siling dan tiang bangunan seperti masjid dan makam. Walaupun wilayah Xinjiang kini sebahagian daripada negara Cina, seni bina bangunan terutama di Kashgar lebih mirip kepada reka bentuk Asia Tengah. Ini kerana kedudukan Xinjiang yang lebih hampir dengan negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Ciri-ciri kompleks peringatan Kashgali ini misalnya lebih cenderung kepada budaya Uighur, bukan Cina. Kompleks peringatan Kashgali telah diiktiraf sebagai contoh kekayaan budaya dan keunikan seni bina masyarakat Uighur di Xinjiang. Seni bina bangsa Uighur mempunyai banyak persamaan dengan seni bina masyarakat Asia Tengah seperti kaum Uzbek, Kazakh dan Kyrgyz. Pemergian Mahmud Kashgali adalah kehilangan besar kepada masyarakat Islam Uighur. Apakah akan muncul lagi anak watan seperti Kashgali? Hanya masa yang akan menjadi saksi. Bagi pengkaji sejarah, budaya dan bahasa Uighur, sudah pasti warisan sastra kurun ke-11 seperti Kamus Bahasa Turki karya Mahmud Kashgali menjadi rujukan penting lagi bermakna. Kru Jejak Rasul juga sempat mengunjungi makam Apa Khojam, anak tempatan yang pernah muncul sebagai tokoh pendakwah dan pemimpin terkenal di Asia Tengah. Makam beliau terletak di kampung Nazirbagh, kira-kira 10 km dari bandar Kashgar. Makam ini berukuran 35 meter kali 29 meter dengan ketinggian 26 meter. Batu bata hijau begitu menyerlah dan ini dilengkapi oleh batu bata berwarna biru dan kuning di bahagian lain. Kubah makam ini mempunyai garis pusat 17 meter diperbuat daripada tanah liat. Menurut sejarah tempatan, tapak kompleks makam Abah Khojam di kampung Hauhan ini disedekahkan oleh seorang pemilik tanah bernama Yan Mehmet. Seni bina makam Abah Khojam mencerminkan kesenian kaum Uighur dan memperkayakan lagi sejarah Kashgar. Kajian arkeologi yang pernah dilakukan di kawasan ini menunjukkan terdapat 72 makam daripada 5 keluarga generasi Mahdum Azim. Cucu Mahdum Azim, Muhammad Yusuf Khojam, adalah tokoh pertama yang disemadikan di sini. Muhammad Yusuf juga seorang pendakwah terkenal. Beliau digantikan anaknya, Abah Khojam, untuk meneruskan tugas dakwah. Beberapa nama ahli keluarga Mahdum Azim dikenal pasti. Antaranya Yahya, Fazil, Abdul Samad, Burhanuddin, Karamatullah, Hussein, dan Hidayatul Khojam yang lebih dikenali sebagai Abah Khojam. Abah Khojam lebih menonjol di segi kepimpinan. Beliau pernah menjadi ketua suku kaum Baishan dan akhirnya pemimpin kerajaan Yarkand pada kurun ke-17.
Kerana itulah nama kawasan pemakaman ini diambil sempena nama Abah Khojam. Pada 1988, kerajaan Cina mengisytiharkan kawasan pemakaman Abah Khojam sebagai warisan sejarah yang dilindungi. Ada legenda tempatan yang mendakwa keturunan Abah Khojam bernama Ipar Khan atau Puteri Xiang Fei pernah menjadi dayang di istana Maharaja Qianlong dari dinasti Qing. Ipar Khan juga dikatakan dimakamkan di sini. Bagaimanapun tidak ada bukti kukuh yang menyokong dakwaan ini. Pengunjung yang melawat makam Abah Khojam bukan sahaja dari Xinjiang dan wilayah negara Cina yang lain, malah negara luar terutama dari Asia Tengah. Mungkin tidak banyak yang boleh diketahui dalam jangka masa lawatan yang singkat. Namun sekurang-kurangnya, pengunjung sedikit sebanyak dapat diperkenalkan kepada sejarah dan keunikan budaya bangsa asing. Jika anda ingin menunaikan solat, anda boleh mengerjakannya di Masjid Abah Khojam yang terletak berhampiran makam Abah Khojam. Kompleks makam Abah Khojam sebenarnya terdiri daripada gabungan beberapa dewan sembahyang dan bangunan berkaitan. Bangunan terbesar di tapak ini ialah Masjid Abah Khojam yang dibina pada kurun ke-18. Selain makam dan masjid, kompleks ini juga mempunyai 3 dewan sembahyang, madrasah, bilik wuduk serta dapur. Kesemuanya dibina berhampiran satu sama lain. Ciri bangunan yang berkelompok ini hasil daripada beberapa kempen pembinaan di tapak ini sejak awal kurun ke-18. Masjid Abah Khojam ini mempunyai dewan sembahyang yang terbuka. Faktor cuaca iaitu musim panas yang terik lagi kering di Kashgar mempengaruhi reka bentuk seperti ini. Masjid Abah Khojam berciri hypo-style. Tiangnya tinggi, menggunakan kayu yang diukir dengan motif tumbuhan. Selain itu, gaya dekoratif mukarna dan lukisan pada siling ini adalah lazim di wilayah Xinjiang. Penggunaan hijau agak dominan dalam pewarnaan. Sesungguhnya, setiap wilayah dalam dunia Islam menerapkan imej gaya seni bena yang tersendiri. Ia juga dipengaruhi faktor cuaca tempatan, bahan binaan, serta kemahiran kraf berkaitan. Apapun hubungan masyarakat Islam Cina dengan masjid sungguh erat. Seorang Cina Muslim, Mahmud Yusuf Li Huayen, pernah menulis dalam buku Masjid-Masjid di Negara Cina bahawa seorang Muslim Cina yang menjauhkan diri dari masjid ibarat ikan yang terpisah dari air. İgiz igiz tamla fırlap akan şoksa